Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Lapang akan membentangkan perancangan untuk membina jambatan di Kuala Kerai. Merupakan satu struktur yang dibina untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, landasan kereta api ataupun jalan raya. Ia dibina untuk membolehkan pejalan kaki atau kenderaan menyeberang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ianya boleh dibina dari kayu, besi dan konkrit bergantung kepada lokasi serta jenis muatan yang akan melaluinya. Di Kuala Kerai, penduduk terpaksa menggunakan bot untuk menyeberangi sungai kerana tiada jambatan. Hal ini menyukarkan penduduk untuk menjalankan aktiviti seharian mereka. Penduduk tempatan sukar untuk ke bandar dan mengambil masa yang agak lama untuk pergi bekerja dan sebagainya. Kesukaran yang dihadapi penduduk ini telah mendapat perhatian oleh pihak atasan. Oleh itu, kami ingin membina sebuah jambatan kekal bagi mengatasi masalah tersebut. Jambatan ini juga menjadi pusat aktiviti ekonomi terbaru untuk penduduk Kuala Kerai. Seterusnya, permasalahan kajian. Yang pertama, masalah perhubungan antara bandar dan luar bandar. Penduduk tempatan sukar untuk ke bandar kerana tiada kemudahan untuk menyeberang dan terpaksa menggunakan bot bagi menyeberangi sungai. Yang kedua, kesukaran untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Bagi menjalankan aktiviti ekonomi, barang-barang ekonomi seperti bahan makanan dan sebagainya terpaksa diangkut menggunakan bot. Yang ketiga, kos yang tinggi kepada penduduk setempat. Penduduk perlu membayar kos pengangkutan setiap kali untuk menyeberangi sungai. Yang keempat, faktor keselamatan. Keselamatan penduduk berisiko ketika musim tengkujuh kerana gelombang yang kuat. Objektif kajian menyediakan dan mengkaji satu rangkaian sistem penghubungan jalan raya yang lebih baik, memastikan keselamatan pengguna jalan raya terjamin dan selamat. Justifikasi membina jambatan yang kekal untuk penduduk menyeberang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Projek alternatif membina jambatan kekal untuk penduduk. Seterusnya, analisis teknikal iaitu kitaran Rondinelli. Yang pertama adalah pengenalan dan definisi, iaitu projek awam jambatan kekal telah dijalankan di Kuala Kerai, Kelantan untuk memudahkan pergerakan masyarakat setempat. Yang kedua, perumusan, penyediaan dan analisis kemungkinan. Projek ini dibangunkan kerana penduduk setempat mengalami masalah perhubungan antara bandar dan luar bandar. Yang ketiga, reka bentuk. Jambatan kekal ini dibina menggunakan teknik pembangunan yang mesra alam. Yang keempat adalah penilaian. Projek ini dijangka mendapat sambutan yang baik walaupun kekurangan fasiliti asas. Namun, kawasan ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada masyarakat dengan adanya fasiliti lain walaupun mereka terpaksa mengalami masalah perhubungan antara bandar dan luar bandar. Maka apabila projek ini dibangunkan, dijangka projek ini akan mendapat kadar pelancong yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang kelima adalah pemilihan, rundingan dan kelulusan. Setelah menjalankan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan pembinaan projek di tapak cadangan, disimpulkan projek ini akan terus dilaksanakan di tapak pembangunan yang dipilih. Yang keenam adalah pengaktifan dan organisasi, iaitu cadar organisasi kontraktor. Yang ketujuh adalah pelaksanaan. Projek ini akan dijalankan bermula 1 Januari 2024 dan dijangka siap sepenuhnya pada 31 Disember 2025. Yang ke-8 adalah penyeliaan, pemantauan dan kawalan. Anggaran sekitar 1 Jun 2024, projek mencapai pembinaan sebanyak 40%. Wakil pengurusan tertinggi projek akan melakukan penilaian awal pembangunan. Yang ke-9, selesai atau pendapatan. Jika projek pembangunan dinilai baik, maka proses pembinaan akan terus dijalankan sepenuhnya sehingga selesai. Jika projek pembinaan dinilai tidak baik seperti mendatangkan kesan negatif kepada kawasan tersempat, maka projek akan ditangguhkan dan dibatalkan. Yang ke-10, peresapan output, peralihan kepada pentadbiran biasa. Setelah projek selesai dibangunkan, organisasi projek akan beralih semula kepada pengurus tertinggi projek. Yang ke-11, penilaian. Sekitar 2 tahun projek ini selesai dibangunkan, pengurusan akan menilai sama ada berlaku kesan negatif ataupun tidak. Yang ke-12 adalah analisis dan tindakan susulan. Projek ini akan terus dianalisis dan dipantau untuk memberi kesimpulan akhir sama ada projek ini berjaya ataupun tidak. Bagi analisis pasaran pula, terdapat beberapa kriteria dalam analisis pemasaran yang patut dilakukan, iaitu analisis permintaan, analisis penawaran dan juga keterangan projek dan kajian harga. Bagi analisis permintaan, ia dibuat bagi mengenal pasti keperluan pengguna bagi menjalankan sesuatu projek agar projek yang dijalankan berbaloi dengan tulangan. Untuk analisis penawaran pula adalah untuk menganalisis
situasi penawaran projek yang sedia ada dan jangkaan penawarannya pada masa hadapan. Bagi keterangan projek dan kajian harga ialah penentuan terhadap harga yang bergantung kepada permintaan dan penawaran, iaitu projek yang dijalankan mempunyai kos yang rendah dan bahan yang berkualiti akan menjadikan syarikat tersebut diterima untuk menjalankan projek tersebut. Serta organisasi terbahagi kepada beberapa jawatan. Yang pertama ialah ahli lembaga pengarah, yang kedua ialah pengarah, dan terdapat 6 jawatan di barisan ketiga, iaitu bahagian khidmat pengurusan, unit perancangan dan pembangunan, bahagian pengurusan dan pembangunan koleksi, unit teknologi maklumat, bahagian perkhidmatan perpustakaan dan maklumat, bahagian rangkaian perpustakaan. Bahagian khidmat pengurusan terbahagi kepada 2 unit, iaitu unit pentadbiran dan sumber manusia. Yang kedua ialah unit kewangan. Unit pentadbiran dan sumber manusia terdapat iaitu pengurusan data. Bahagian pengurusan dan pembangunan koleksi terbahagi kepada 2, iaitu unit perolehan koleksi dan unit pendokumentasian dan teknikal. Bahagian perkhidmatan perpustakaan dan maklumat terdapat 2 unit, iaitu unit gerakan literasi, unit perkhidmatan perpustakaan. Dan terakhir ialah bahagian rangkaian perpustakaan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian cawangan, bahagian desa dan bahagian bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menuliskan pembintangan dengan 3 bulan kosong, iaitu analisis ekonomi dan kewangan. Saya akan menggunakan 3 bulan 1, iaitu analisis faedah dan kos. Bagi analisis faedah untuk projek jabatan yang kami ingin laksanakan, yang pertama dapat membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi negara kerana pengangguran dalam negara berkurangan disebabkan oleh peluang pekerjaan yang ada untuk melaksanakan jabatan ini. Yang ketiga, memudahkan perjalanan penduduk kampung di luar bandar untuk ke bandar. Dan akhir sekali, mengurangkan risiko banjir di atas jalan lah. So bila berlakunya banjir, penghubungan jalan tu tidak terputus lah. Seterusnya, analisis kos. Untuk kos ni kami menggunakan unit ringgit Malaysia, dan kami hanya anggarkan bagi setiap sebulan untuk menjalankan sehingga projek ini selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, tanah sebanyak RM100, bangunan RM1,000, loji dan peralatan ialah sebanyak RM500, kenderaan RM1,500, buruh RM1,500, bahan RM2,500 dan overhead sebanyak RM80 Malaysia. Macam saya katakan, kos-kos ini ialah kos yang kami anggarkan selama sebulan sepanjang projek ini dilaksanakan. So, projek ini dijalankan selama 5 tahun. Jadinya kos tersebut yang kami analisis ni ialah selama 1 bulan sahaja. Jadi perlu didarabkan selama 5 tahun lah untuk mendapatkan keseluruhan kos tersebut. 3.2 adalah pernyataan sumber projek dan pernyataan kewangan. Terbahagi kepada 2, iaitu operating cost dengan working capital. Untuk operating cost ada fixed cost, semi variable dan variable. Variable ni terbahagi kepada 2, material dengan labor. Untuk fixed cost, daripada awal pembinaan sehinggalah 5 tahun selepas pembinaan sebanyak RM100,000. Manakala untuk semi variable iaitu power, kuasa, di mana pada tahun pertama RM100 meningkat pada tahun kedua iaitu RM110, meningkat lagi pada tahun ketiga dan 4, 5 iaitu RM120, RM130 dan RM140. Untuk variable bagi material, sepanjang proses pembinaan sebanyak RM2,500,000, manakala pada tahun pertama dan kedua ketika jambatan itu boleh digunakan tiada sebarang kerosakan,
Jadi nilai lah dekat situ. Bermula pada tahun ketiga dan tahun keempat sebanyak 500 kos yang dikeluarkan. Untuk variable bagi label sepanjang proses pembinaan sebanyak 1,500,000, dan pada tahun pertama dan kedua tiada lah sebab tiada kebarang kerosakan, dan pada tahun ketiga dan keempat dan kelima sebanyak masing-masing sebanyak 50,000. Untuk total operating cost iaitu pada tahun pertama 210, pada tahun kedua pada tahun pertama 200, pada tahun kedua 210, pada tahun ketiga kerana bermulanya berlaku kerosakan meningkatlah kos kita iaitu sebanyak 770,000, meningkat lagi pada 780,000, dan pada tahun kelima iaitu sebanyak 260,000. Manakala untuk working capital iaitu initial stock pada tahun proses pembinaan iaitu sebanyak 91.7, berkurang pada tahun pertama bermulanya penggunaan jambatan tersebut iaitu 91.2, meningkat pada tahun kedua, ketiga dan kedua iaitu 94.5, dan bermula pada tahun ketiga hingga tahun kelima iaitu sebanyak 95.6. Untuk change over previous year, perubahannya pada tahun pembinaan 91.7, dan pada tahun pertama iaitu 1.5 berkurang kepada 1.30 dan berkurang lagi pada tahun ketiga iaitu 1.10. Untuk final stock pada tahun pertama iaitu sebanyak 105, meningkat pada 108, meningkat pada tahun ketiga iaitu 111 dan kekal sebanyak 111 pada tahun keempat dan tahun kelima. Untuk change over previous iaitu 105.0, seterusnya pada tahun kedua iaitu 3.0 dan pada tahun ketiga 3.0. Untuk work in progress iaitu pada tahun pertama je lah 0.4. Jadi untuk total working capital iaitu pada tahun pertama pada tahun pembinaan iaitu sebanyak 90.7, pada tahun pertama sebanyak 106.5, pada tahun kedua dan ketiga iaitu 4.3 dan 4.1, manakala pada tahun keempat dan kelima tiada. 3.3 Pemilihan kriteria projek. Nilai MBB kami ialah negatif 4262.89, kurang daripada kosong. Jadi proposal ini ditolak. Nilai RRI kami ialah negatif 0.73, kurang daripada T. Jadi proposal ini ditolak. Walaupun kedua-dua proposal ini ditolak, kami perlu meneruskan projek ini kerana projek ini merupakan projek kerajaan. Ini adalah plan projek jabatan yang kami akan bina, iaitu memudahkan segala urusan penduduk luar bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada luar bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan.
Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada ruang bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada ruang bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada ruang bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada ruang bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Hal ini dapat memudahkan penduduk daripada ruang bandar ke bandar. Ini adalah projek yang akan dicipta oleh pasukan kami, iaitu dari sisi hadapan, belakang, jabatan. Kesimpulannya, dengan adanya projek ini telah memberikan banyak manfaat kepada penduduk sekitar dan juga memberikan tambah nilai kepada nilai hartanah di sepanjang jalan tersebut. Bukan sahaja memberikan manfaat kepada rakyat, mana turut memberikan sumbangan kepada kemajuan ekonomi, masyarakat dan negara. Masyarakat dapat bergerak untuk bekerja dengan mudah tanpa perlu bersusah payah menaiki bot dan dapat menjimatkan masa. Projek ini juga telah menjadi jalan penghubung utama dan juga jalan pintas bagi penduduk Kuala Krai yang ingin ke bandar. Sebelum melakukan projek tersebut, pelan projek perlu dilakukan terlebih dahulu. Analisis permintaan dan penawaran dilakukan bagi memenuhi keperluan pengguna dan situasi penawaran semasa. Analisis kewangan yang diperolehi adalah kos lebih tinggi dari hasil menunjukkan ini adalah sebuah projek kerajaan, iaitu untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat.